الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, berikutnya ialah babun minad dini al-firar minal fitan. Bab yang memperkatakan bahawa di antara agama itu, iaitu di antara sikap mengamalkan agama, di antara tanggungjawab beragama, al-firaru minal fitan, lari daripada fitnah-fitnah. Fitan adalah jamak ataupun kata banyak kepada perkataan fitnah. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, yakni kepada Al-Imam Al-Bukhari, gurunya yang bernama Abdullah bin Maslamah, yaitu Abdullah bin Maslamah Ibnu Qa'nabi, salah seorang daripada perawi Imam Malik bagi kitab Muwatta. Daripada Malik, yakni Malik bin Anas, Imam Malik, daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'ah, daripada bapaknya, yakni daripada bapak kepada Abdul Rahman, yaitu Abdullah bin Abdul Rahman, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat yang ma'ruf, yang dikenali. Katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khaira malil muslim, hampirlah akan terjadi bahawa sebaik-baik harta orang muslim itu ialah ghanaman, ialah kambing. Yattabi'u biha sya'af al-jibal, yang mana dia akan menjaga kambing itu ataupun memeliharanya, membawa bersamanya di kemuncak-kemuncak bukit. Wa mawaqi'al qatr, mawaqi'al qatr yang dimaksudkan di sini ialah ataupun di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, kerana dia lari membawa agamanya daripada fitnah. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mungkin satu hari orang muslim terpaksa membawa hartanya pergi pada suatu tempat yang asing, terpisah daripada orang lain, sama ada di puncak bukit ataupun di lembah yang jauh daripada orang lain. Hanya dituruni hujan, dia cari tempat yang agak subur, yang membolehkan dia menjaga binatang ternakannya dan meneruskan hidupnya. Berpisah dengan masyarakat semata-mata kerana ingin memelihara agamanya. Apa
apabila dia dapati kalau sekiranya dia hidup dengan masyarakat yang wujud, maka agamanya terfitnah dan agamanya tercabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita hal ini tidak mustahil berlaku. Bahkan kita tahu bahawasanya di dalam agama ini kadang-kadang melarikan diri adalah suatu ibadah yang besar. Lari daripada suatu tempat. Maka dengan itu adanya kefarduan hijrah. Hijrah itu tidak lebih daripada melarikan diri dari satu tempat yang mana agama tertekan dan tertindas ataupun agama terfitnah. Semata-mata kerana nak menyelamatkan agama, kita tinggalkan tempat yang kita kasih dan sayang. Hal itu dilakukan oleh para sahabat walaupun sangat berat untuk meninggalkan bumi Mekah. Tetapi untuk memelihara agama yang ada di dalam jiwa seorang Muslim, jauh lebih besar daripada untuk menyayangi tanah air, kaum keluarga dan sahabat handai yang ada di sekeliling mereka. Kadang-kadang manusia terpaksa lari. Sebab apa? Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya ialah sebab kepada pendidikan ataupun kehidupan seorang Muslim. Apabila kita ingin nak bentuk suatu pribadi saksiah, nak bentuk satu orang manusia, nak bentuk anak kita, kita sekurang-kurangnya memerlukan 3 perkara yang asas. Kita perlukan guru yang boleh mendidik dan mengasuh, ataupun murabbi yang boleh mentarbiah dan membentuk insan yang kita nak bentuk tu. Tak ada guru sukar untuk seseorang itu dibentuk, dibimbing. Peranan guru sangat penting. Setelah kita ada guru, guru saja tidak memadai. Kita mesti mempunyai sukatan pendidikannya yang betul. Muqarrar. Guru kita ini nak membawa kita ke mana? Kepada Quran dengan sunnah ke, ataupun dia nak membawa kepada fikiran dia sendiri. Kita kena tahu guru kita. Kita kena tahu apa yang dia pegang. Kita kena tahu isi kandungan ajaran yang dia percaya. Setelah kita tengok guru sudah ada sukatannya menepati Quran dan sunnah, manhajnya, metodologinya betul, tepat. Kadang-kadang tak memadai 2 perkara ini, melainkan perlu kepada perkara yang ketiga, iaitulah bi'ah ataupun suasana ataupun environment yang membantu dia membentuk diri dan pribadinya. Kita ada anak, kita dah jadi guru, pendidik dia. Tapi kita yang nak didik anak kita, mestilah kita tu sendiri jelas ke mana anak kita ni kita nak bawa. Nak bagi anak kita jadi apa? Anak saya, insya-Allah saya akan cuba jadikan dia Muslim, saleh, memberi manfaat kepada masyarakat, betul pemikirannya. Semua panduan saya, rujukan saya Al-Quran dan rujukan saya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tapi pribadi anak ini tidak akan dapat dibentuk melainkan sehingga kita dapat mewujudkan suasana kehidupan yang berlandaskan sukatan yang betul tu. Bukan saja dia faham bahawasanya gambar yang menjolok mata ataupun kehidupan artis yang ini haram, suasana di rumahnya juga terpelihara daripada semua perkara itu. Bukan saja dia tahu bahawasanya salat itu wajib, semua ahli keluarganya juga menunaikan salat. Bukan dia saja tahu bahawasanya akidah kewajipan mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada syirik. Semua ahli keluarga dia juga, suasana keluarga dia juga
ialah suasana yang menjauhkan diri daripada syirik dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Bila cukup 3 rukun ini, maka sempurnalah pendidikan. Apa yang berlaku pada kita, kita ada 2 benda kadang-kadang, tapi kita tidak ada yang ketiga ini. Kadang-kadang kita sudah ada guru, kita sudah ada sukatan, kita sudah ada hidayah, tetapi kita tak ada suasana yang dapat membantu kita. Maka kita kena lari untuk pergi kepada suasana membantu kita itu. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, yang pernah tuan-tuan semua baca mengenai lelaki yang telah membunuh 99 orang itu. Kan Nabi ceritakan apabila dia bertemu dengan alim, alim itu menasihatkan dia, izhab ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Pergi ke bumi sekian-sekian kerana di sana ada manusia yang mengabdikan diri kepada Allah. Kau kena abdikan diri pada Allah bersama mereka. Tinggalkan bumi kamu, fa innaha ardusu. Tinggalkan tanah air kamu kerana dia adalah bumi yang jahat. Maksud tempat yang jahat. Lagi kita duduk dengan kawan-kawan yang tak memberi manfaat pada agama, maka agama kita akhirnya tergugat dan amalan agama kita akhirnya tidak seimbang dan kemudian mula menjadi rosak. Lari daripada manusia yang tak memberi manfaat kepada manusia yang memberi manfaat adalah ibadah besar di dalam agama dan tuntutan agama. Maksud Al-Bukhari minad din, daripada agama itu. Lari daripada kawan-kawan yang selalu membawa kita kepada jalan yang tak betul. Kepada satu masyarakat yang bawa kita, sahabat-sahabat yang bawa kita pada jalan yang betul. Tanggungjawab dan perintah agama. Tanggungjawab dan perintah agama. Lari daripada kalaulah kita tak ada, semua tempat tu orang jahat. Semua tempat tu orang yang memusnahkan agama. Tak ada kawan, kita nak kawan. Hadis ni kata pergi duduk hidup seorang-seorang lebih baik daripada bercampur dengan orang yang merosakkan agama. Hadis ni kata. Bahkan hadis Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman menyebut lebih daripada itu. Nabi menyebut tentang kumpulan du'atun ala abwabi jahannam, penyuruh-penyuruh di hadapan pintu neraka jahannam. Nabi sebut sifatkan mereka hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka sekulit dengan kita, nampak macam Islam dengan kita, bahasa pun bahasa Islam macam kita, tapi mereka penyeru kepada neraka jahannam. Bila Huzaifah tanya Nabi SAW, macam mana nak selesaikan kumpulan ini supaya jangan terhasut dan termakan dengan kumpulan ini, Nabi kata iltazim jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah beriltizam dengan jamaah kaum muslimin. Bukan jamaah Islamiyah, tetapi jamaah kaum muslimin. Bukan maksud satu jamaah yang mana bersifat Islam, tapi bermaksud iltizam dengan kumpulan orang Islam, jamaah kaum muslimin. Kalau ada daulah Islamiyah yang mengamalkan Islam, maka kita beriltizam, kita komit, kita bergantung, kita duduk dengan mereka. Kalau ada kumpulan orang Islam yang mengamalkan Islam, kita hidup dalam masyarakat orang Islam. Jangan pergi duduk dengan golongan yang sesat. Huzaifah tanya Nabi, illam takun jama'ah walam yakun imam. Jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam, apa Nabi cakap? I'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua puak tu. Tinggalkan. Sehingga kan kalau kita hidup terpaksa menggigit batang pokok pun, mati berseorangan lebih baik daripada bergaul dengan mereka. Maka di antara tuntutan agama itu, kadangkala lari membawa agama walaupun terpaksa meninggalkan masyarakat. Kadangkala.
Kalau kita mampu jadi insan yang muslih, kalau kita mampu jadi insan yang mengubah masyarakat, kita duduk dengan mereka, watilkal afdal. Yang tu lebih afdal. Karena kerja kita dakwah. Kalau kita tak mampu untuk duduk dengan mereka, kalau kita duduk dengan mereka, bukan kata kita ubah mereka, kita dengan kita sekali nanti hanyut, dengan kita sekali akan dipengaruh oleh mereka. Ketika itu menjadi tuntutan agama supaya seseorang lari membawa diri, membela agamanya, walaupun terpaksa berpisah daripada orang ramai. Muslimin dan muslimat, Nabi kata hampir nanti perkara itu akan berlaku kepada kita. Hampir nanti. Mungkin suatu hari kita duduk satu tempat, semuanya membawa balak dan bencana sahaja kepada agama. Bukanlah seorang itu tanda kita salah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut dalam satu kata-katanya, al-jama'atu ma ma'al haq walau kunta wahidah. Jamaah itu adalah apa yang bersama dengan kebenaran sekalipun engkau satu orang. Kita tak kira banyak ataupun sikit. Kita kira siapa yang berpijak pada Quran dan Sunnah. Bahkan Quran menyebutkan, bahkan kebanyakan orang tidak bersyukur. Qalilun min ibadiyas syakur. Sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Bahkan banyak. Aktsarun nasi la ya'lamun, kata Quran. Kebanyakan orang tak tahu apa. Kebanyakan orang, kalau kita ikut kebanyakan orang, kita rosak. Setengah orang dia tanya, siapa yang banyak? Agama tidak mengukur siapa yang banyak. Agama mengukur siapa yang benar. Siapa yang berada di atas kitab dan sunnah. Muslimin dan muslimat. Pada hari Islam datang, ia datang dalam keadaan yang sangat asing. Orang semua menuding jari kepada Islam, menyatakan kamu adalah puak yang pelik pada orang. Tak ada orang yang sokong kamu dan tak ada orang yang kata macam kamu. Tak pasal-pasal kamu mengikut Muhammad. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya menyatakan ja'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama ja'a atau kama bada. Dalam riwayat faqubul lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Orang tengok agama pelik, orang kata kamu pelik pada orang. Tapi Nabi kata pada akhir zaman nanti, orang yang mengamalkan Islam yang betul juga dianggap pelik pada orang. Tapi Nabi kata, untunglah orang-orang yang dianggap pelik. Kadang-kadang kita nak amalkan satu sunnah Nabi. Orang kata orang tak buat macam hamba buat tu. Kita kata ada dalam hadis. Nabi larang yang hamba buat, Nabi suruh yang ini. Dia kata tak, orang ramai yang buat macam ni. Ini pelik pada orang. Kira memang pun baginda menyebut, sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing, yang ini pelik, dan akan pulang dalam keadaan pelik. Sehingga akan jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi dianggap orang yang pelik. Orang yang mengamalkan bukan sunnah Nabi dianggap betul dan dianggap yang inilah yang tepat. Bahkan kalau kita tegur mereka, maka kata mereka kau pelik pada orang. Ramai orang lain buat macam lain. Bila kita tengok buat macam tu, kita nak bagi semangat pada diri kita. Kita ingat kata-kata Nabi, faqubulil ghuraba. Untunglah orang-orang yang dianggap pelik. Saya kadang-kadang sebut, mungkin sensitif orang. Kita kata banyak balak berlaku pada zaman Rasul. Dan kadang-kadang berlaku musibah yang menyebabkan ditimpanya kepada orang Islam dan mujahidin berbagai-bagai. Rasulullah baca kunut nazilah. Baginda tidak buat salat hajat berjamaah. Kata orang semua buat. Hampa saja pelik. Nabi kata faqubulil ghuraba. Untunglah orang yang dianggap pelik. Yang mana menjadi sunnah Rasul itu pelik.
Yang mana yang diletakkan oleh orang lain menjadi tidak pelik. Kita hadir misalnya satu amalan yang dibuat oleh orang. Barangkali di sini tidak. Banyak amalan yang kadang-kadang orang amalkan. Yang daripada segi sunnahnya ia menyanggahi apa yang mereka buat. Terutama soal sembahyang. Saya sebut beberapa tempat umpamanya kalau sebelah Kedah sembahyang hadiah diberikan duit. Jadi kebiasaan dah. Saya seketika datuk saya meninggal. Dia bila dah meninggal, dia orang akan tanya berapa banyak nak peruntukkan duit untuk sembahyang hadiah ni. Ini untuk bagi pada tekong-tekong sembahyang, untuk dia sembahyang dan bayar kepada dia, dan dia akan hantar pahala pergi pada datuk kita. Saya kata saya tidak mahu buat. Saya cuma doakan. Nabi suruh doakan untuknya. Wa waladun salihun yad'u lahu, bukan yad'u alaihi. Wa waladun salihun yad'u lahu, anak yang salih yang mendoakan untuknya. Dia kata, apa orang kata? Ini pelik, orang semua buat. Yang sunnah itu menjadi pelik. Yang mana agama yang boleh dibeli dengan duit itu menjadi tak pelik. Seakan-akan siapa banyak duitnya, maka banyak pahala yang dihantar untuk dia. Muslimin dan muslimat, kita kadang-kala terpaksa mengamalkan agama sekalipun ia pelik. Kerana Nabi SAW menyatakan fatubu lil ghuraba. Tapi kalau kita tak mampu menahan diri daripada cubaan ini semua, kita bimbang nanti agama kita terjejas. Ketika itu kita diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah ada beberapa peringkat. Hijrah yang dimaksudkan dalam hadis seperti mana yang kita tahu dahulu, ialah hijrah daripada negara kufar kepada daerah Islam, ataupun daripada darul harb ila darul Islam, daripada dar harb kepada dar Islam. Hijrah itu berkekalan sehingga hari kiamat. Tidak ada siapa yang dapat memadamkannya. Ucapan Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi jihad dan niat merujuk kepada negeri Mekah yang telah menjadi kota Islam, bukan bahawasanya semua negeri tak ada hijrah. Maka bagi negeri yang mana kalau kita hidup di situ, kita difitnah agama kita, kita ada peluang pindah, kita kena pindah. Sampai nak solat tak boleh, nak mengamalkan agama tak boleh, kaum keluarga kita dibunuh. Sedangkan ada bumi yang mengizinkan kita mengamalkan Islam dan membuka peluang untuk kita hidup. Kita kena hijrah. Seperti mana penduduk Mekah berhijrah meninggalkan Mekah dan menuju ke Madinah. Itu pun termasuk firarun minad din, minal fitan. Lari daripada fitnah yang disuruh. Kadang-kadang kita hijrah kalau tempat kerja kita menyebabkan kita ini terpaksa terjejas amal agama kita. Mesti kita hijrah. Kena hijrah. Kalau sekiranya tempat kerja kita itu menyebabkan kita berurusan dengan yang haram, sedangkan peluang pekerjaan halal ada di banyak tempat lagi. Menyebabkan orang menghina kita, orang kafir berada atas kita, kita tak ada peluang nak langkah dia. Hari-hari dia menghina agama kita. Kita dengan kedudukan kita di bawah dia, membolehkan dia menindas kita. Dan dia mempermainkan agama kita. Kita tak boleh nak bela agama kerana kedudukan kita yang rendah. Kita tak boleh benarkan orang menghina agama. Kita kena hijrah, membawa agama kita, semata-mata menyelamatkan agama kita. Diperintahkan oleh agama demikian. Perintah hijrah berterusan. Muslimin dan muslimat sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini menyebut bahawasanya tujuan kita membawa diri kepada suatu tempat walaupun terpaksa berpisah dengan orang lain ialah semata-mata kerana nak memelihara agama, ataupun semata-mata kerana lari daripada fitnah. Apa maksud perkataan fitnah? Kita selalu sebut fitnah, fitnah. Hang fitnah aku, hang fitnah aku. Apa maksud fitnah? Al-Quran mengulangi perkataan fitnah ini banyak tempat. Sehingga Al-Quran menyatakan anak-anak pun fitnah.
Apakah kita kena hijrah daripada anak-anak? Quran menyebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak kamu hanyalah fitnah. Dan perkataan fitnah ini berulang dalam Quran begitu banyak. Apa maksud fitnah? Fitnah ini? Fitnah bermaksud secara umumnya dia tidak berapa jauh dengan maksud ibtila. Kita tak sebut ibtila, kadang-kadang kita sebut bala. Ibtila ataupun fitnah bermaksud ujian. Yang ujian itu boleh membawa kepada kadang-kadang keresahan insan, kesakitan kepadanya, tekanan kepadanya, yang akhirnya membawa tercabar agamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nama kata pengamal agama yang benar, dia akan difitnah agamanya, yakni akan diuji imannya. Mesti ikut kaedah, sikit ataupun banyak saja. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia menyangka an yutraku an yaqulu amanna, mereka dibiarkan menyatakan kami beriman, wa hum la yuftanun. Mereka tak difitnah, tak diuji agamanya. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka. Dan kami benar-benar mengetahui, yakni mereka dapat buktikan secara realiti orang-orang yang benar-benar imannya dan orang-orang yang berdusta. Pada asalnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tak jemput fitnah supaya mari pada kita asalnya. Macam penyakit, kita tak jemput penyakit supaya mari kat kita. Tetapi agama ajar kalau penyakit datang, kita kena sabar. Kita tak disuruh pergi cari penyakit. Tapi kalau penyakit datang, kita disuruh sabar. Kita tidak disuruh untuk mencari supaya orang memfitnah agama kita. Tetapi Quran sebanyak mungkin menyatakan fitnah itu akan datang. Bila dia datang, kita disuruh sabar. Kita disuruh tetap di atas agama dan kita kena tahu inilah hakikat pengamal agama. Tuan-tuan, kenapa kita kurang diuji agama kita? Kita saya amal agama lama tak ada masalah pun. Sama ada kita tidak benar-benar amalkan. Kalau Allah Ta'ala pelihara bila fitnah, alhamdulillah. Ataupun sebenarnya kita ini tak amalkan. Tak amal ni maksudnya kita tak perkatakan Islam yang benar. Kalau orang katakan Islam pun kita diam. Kalau orang tak amalkan Islam pun kita buat tak tahu. Kalau nama Islam terjejas pun kita tak ambil kisah. Lalu memanglah agama kita tak terfitnah kerana kita tak pernah membela agama. Orang-orang dahulu membela agama mereka. Bila mereka membela agama mereka, maka terpaksa membayar harga yang tinggi untuk agama. Bukan berarti kita lebih baik pada mereka. Anbiya lebih baik pada kita. Mereka telah difitnah agama mereka. Muslimin dan muslimat, bila kita baca hadis yang seperti ini, kita tahu bahawasanya orang Islam mesti orang akan kata pada agama dia. Kadang-kadang orang, tuan-tuan, dia rela orang kata kepada dia dalam masalah harta dia. Dia rela orang kata kepada dia dalam masalah anak-anak dia. Tapi kita kata, Tuan Najib tolong cakap kat mereka ni semua yang mereka dok buat ni tak betul. Salah di seluruh agama. Saya tak maulah nanti mereka marah kat saya, dia kata saya masuk campur. Dia kata bukan kita masuk campur, ini mungkar, kita kena sampaikan. Oh, dia kata saya tak maulah. Saya tak mau gaduh-gaduh dengan orang. Ramai orang sikapnya macam tu. Walaupun kalau bab ada, mungkin slipper dia kena curi, dia sanggup pergi gaduh. Kerana sebelah slipper je. Mungkin kereta dia kemek sikit, baru beli, tersenderih sikit, dia sanggup cekak pinggang, bergaduh setengah jam, tengah panas. Tapi kalau agamanya tergeser, kita kata pergi bagi tahu dia, saya tak nak lah, saya tak nak, dia kata. Untuk itu maka dia tak pernah rasa apa-apa perjuangan dia untuk membela agamanya.
Dalam perkara yang kecil. Sehingga kadang-kadang sampai dalam masjid, tentang jawatan pasal masjid pun. Ada benda yang salah berlaku, kita tak sanggup beritahu. Kita tak maulah, dia kata nanti bising-bising. Kita tak suruh bising, kita suruh bagi tahu dengan cara yang baik dan hikmah. Satu orang amalkan amalan yang salah. Nah, saya pergi pada satu tempat. Masya Allah. Satu orang sebelum azan, dia dahulukan dengan bacaan yang berbagai-bagai. Sebelum nak azan, di selawatnya begitu panjang, di ininya. Kemudian barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh kerana dia satu orang yang ada kedudukan di situ dan dihormati, maka tak ada siapa yang sanggup kata ke dia. Saya dengar, saya kata ke dia dengan cara yang baik. Saya kata, tuan, bagus azannya baik, alhamdulillah. Tapi saya nak memberikan pandangan bahawasanya saya membaca satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mensifatkan tentang azan ini. Kata dia pernah berlaku di tempat satu kampung di Mesir. Orang sebelum azan dahului dengan selawat dan berbagai-bagai. Dia telah nasihatkan mereka, dia kata, sesungguhnya azan ini ialah kalimah yang telah dipilih oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi-Nya, untuk memanggil orang kepadanya menunaikan salat. Maka bila nak panggil namanya, dia banyakkan kalimah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan panggil Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi memanggil Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi menyeru Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi bersyahadah pada Allah. Kemudian datang nama Nabi-Nya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 je nama Nabi-Nya. Sebelum tu semua namanya 4 namanya. 6. Kemudian 2 nama Nabi-Nya. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Sekali lagi namanya Allah, la ilaha illallah. Semua namanya. Kata Qaradawi, mereka mengubah hal ini. Allah memulakan dengan, dia panggil itu salat kepadanya. Maka yang diseru namanya. Tapi bila kamu mulakan dengan selawat, kamu memanggil nama Nabi-Nya lebih banyak daripada namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan azan itu bukan memanggil kepada Nabi-Nya, memanggil kepadanya. Nabi adalah contoh teladan untuk menunaikan salat. Dia sebut 2 kali saja. Tuan, di dalam azan ini tuan akan memanggil orang kepada Allah. Sebutlah banyak nama Allah. Kalau perlu pada hari tersebut lagi, Nabi-Nya akan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Bukan kepada Muhammad, kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dia kata, sebenarnya Ustaz, saya tak tahu. Orang tak pernah bagi tahu saya. Dia kata, sekarang saya telah bagi tahu tuan. Supaya ini tidak lagi jadi hujah di sisi Allah di akhirat kelak. Bahawasanya tuan tidak tahu hal ini. Dia kata, insyaAllah tak lagi saya bang Aisyah, saya tak sebut lagi. Dia bang Aisyah, dia tidak sebut. Mula orang tak perasan. Dia bang subuh juga dia tak sebut. Maka mula orang perasan, dia mula dah tak sebut. Dia kata pada pagi subuh itu ada orang salaman dengan dia. Kata terima kasih banyak tuan kerana tak sebut. Kami selama ni memang nak beritahu tapi tak tergamak. Padahal kalau dah beritahu kan dah lama dia berhenti. Bukan dia orangnya keras. Macam rasa dia keras. Tak. Kita bukan kata apalah Tuan Haji punya pekak badak benda ni tak tahu. Tak lah kita kata begitu. Kan beritahu betul Tuan Haji masalah ni begini-begini. Dia terima alhamdulillah. Dia tidak terima kita telah menyampaikan risalah Islam ini bagi menjaga keturunan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, pastikan bahawasanya kita memelihara agama ini. Ini tanggungjawab kita semua dan kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin dan muslimat. Kemudian kita kena ingat bahawasanya dalam perjalanan hidup kita ni banyak lagi ni. Dalam suasana sekarang ni, orang heran tengok orang Islam di Iraq, tengok orang Islam di dunia sana ditekan, ditangkap, dibunuh, diburu, nama Islam
Umat Islam dikambing hitamkan. Orang rasa malu nak pergi sebut Islam. Orang rasa terjejas apabila menyebut dia mengamalkan Islam. Dunia semua memburu Islam. Masa inilah perlunya pendirian yang tegap di atas nama agama. Siapa yang akan berdiri terus atas nama agama? Muslimin dan muslimat. Al-Quran cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang fitnah. Quran kata apa? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Quran, hampirlah mereka itu memfitnah kamu wahai Muhammad. Hampir kalah mereka itu memfitnah kamu wahai Muhammad di atas apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Jika kau terima fitnah mereka itu, kau condong kepada mereka, kau terima fitnah mereka, nescaya mereka orang musyrikin akan menjadi kawan kamu yang rapat. Kalau tidak kami yang menetapkan kamu, nescaya kamu akan condong kepada mereka sedikit. Muslimin dan muslimat. Kata para ulama tafsir ketika membahaskan ayat ini di dalam surah Al-Isra. Ini berlaku ketika mana mereka tawar-menawar dengan Nabi SAW. Mereka tawar kepada Nabi Muhammad. Ya bena akhi. Kata wakil mereka yang datang pada Nabi. Al-Walid kata pada Nabi, ya bena akhi. In kunt turidu bima ji'ta bihi mulkan malaknaka alaina. Wa in kunta turidu bima ji'ta bihi syarafan sawwatnaka alaina. Wa in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsara minna mala. Wahai anak saudara kami, anak saudaraku, jika dakwah yang kau bawa ini kau mau menjadi raja, nescaya kami akan melantik engkau menjadi raja. Jika engkau mau dengan dakwah yang kau bawa ini jadi pemimpin, nescaya kami akan melantikmu menjadi pemimpin. Jika engkau mau bawa dengan dakwah yang engkau bawa ini mau harta, kami himpunkan kepada engkau harta sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak harta di kalangan kami. Sehingga disebut-sebut lagi tawaran-tawaran yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata Nabi bila kena macam tu Nabi terdiam. Kadang-kadang satu orang dia berfikir, mungkin juga kalau aku naik ada jawatan, dengan jawatan ini aku boleh buat sesuatu. Dengan jawatan ini mungkin aku boleh merubahnya. Tetapi Quran kata hampirlah mereka itu memfitnah kamu daripada apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Saya teringat Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala ketika menguraikan masalah ini dan membahaskan kes ini kepada muqaddimah suratul An'am dalam fi zilalil Quran. Beliau menyatakan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala mau daripada Rasulnya supaya Islam naik melalui cara Islam. Ramai orang berfikir kalau kita mengubah daripada atas, maka ada kuasa, maka semua akan dapat diubah. Kalau Allah mau, Allah suruh Rasulnya terima jawatan ini. Bila kau dah jadi raja, kuasa di tangan kau, kau buat saja Islam. Apa salahnya? Sekarang kau dah tapal kau jadi penguasa. Tetapi agama tidak mau demikian. Agama tidak merubah manusia. Manusia tidak dirubah dengan sistem politiknya. Tetapi manusia dirubah akidahnya. Setelah akidahnya beres, manusia yang berakidah inilah yang akan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua percubaan sepanjang kurun ini yang tuan-tuan saksikan, mengubah manusia bermula dengan kuasa politik, ialah percubaan yang gagal. Kerana manusia diubah dari akidahnya. Akhirnya apabila hilangnya isu politik, maka hilanglah semangat perubahan itu. Tetapi jika manusia ditanam akidah dalam jiwa mereka, hidup dan mati mereka ialah menegakkan tuntutan Allah Jalla wa'ala,
nescaya kita akan dapati semua kedudukan sama ada. Apapun yang berlaku, pendirian, akidah mereka, semangat mereka terhadap agama tetap sama dan terus. Benar Hasan Hudaibi rahimahullahu ta'ala apabila dia menyatakan aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim fil ardikum. Tegakkan negara Islam itu dalam diri kamu, nescaya ia tertegak di atas tanah air kamu. Sesiapa yang ingin menegak di atas tanah air sebelum menegakkan dalam diri, dia akan gagal. Yang dimuliakan, maka kita patut mengambil iktibar daripada hadis ini, di mana seorang Muslim apabila kukuh iman dan keyakinannya terhadap Islam, sekalipun tak ada siapa yang ingin mengamalkan lagi Islam, dan kalau dia hidup di kalangan masyarakat agamanya terjejas, walaupun tidak ada siapa, dia akan tetap membawa diri bersama dengan Islamnya semata-mata kerana ingin membela agama. Maka ternyata seseorang yang penting dalam kerja dakwah ini ialah kita memahamkan orang Islam yang sebenar. Inilah kerja para duat dan inilah kerja para rasul. Kalau sekiranya semua para pendakwah dapat memasukkan Islam yang sebenar, nescaya masyarakat yang faham Islam yang sebenar, mereka akan bergerak bersama dengan kepimpinan para duat dan kepimpinan para rasul. Mereka akan mengubah ajaran ataupun mengubah kesesatan ataupun mengubah masyarakat yang rosak. Semua percubaan sepanjang kurun yang lepas kita tengok, percubaan demi percubaan mendapatkan kekuasaan bagi umat Islam, kesemuanya gagal. Bahkan ternyata apabila orang Islam mencuba untuk mendapatkan kuasa daripada penjajah, sehingga kan apabila penjajah dapat dihalau keluar daripada negara-negara umat Islam, mereka yang menggantikan penjajah alhamdulillah adalah orang Islam, tetapi sistem mereka juga kadang-kala tidak berapa jauh dengan sistem penjajahan. Dan umat yang ada itu ialah umat yang kebanyakan mereka juga pemikirannya sudah diacuan dan dibentuk oleh pemikiran penjajah. Nabi SAW 13 tahun memasakkan akidah yang mantap bagi pemikiran sahabat, sehingga hujan ataupun panas, derita ataupun perit payah, mereka tetap berdiri bersama dengan Rasulnya SAW. Walaupun kematian, pembunuhan mereka saksikan di hadapan mata mereka, mereka tidak pernah berganjak daripada agama mereka. Sehinggalah apabila kemantapan itu berlaku dengan tegap di dalam jiwa mereka, Allah menghadiahkan kerajaan Islam Madinah kepada mereka. Ketika itu mereka menjadi pentadbir yang baik. Dan para sahabat yang menyambung kerja Nabi SAW, menyambung dengan tanggungjawab yang sama, amanah yang ditinggalkan oleh Rasul. Demikianlah setiap generasi demi generasi, sehinggalah kegemilangan umat Islam itu jatuh dan hancur. Maka sekali lagi saya sebutkan apa yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi di dalam Madza Khasiral Alam Binhitatil Muslimin, apa ruginya dunia ini dengan kemunduran dan kejatuhan orang Islam. Katanya salah satu sebab kepimpinan umat Islam dahulu baik, kerana mereka tidak menduduki tempat kepimpinan, melainkan setelah mereka dididik dan ditarbiah dengan tarbiah Islam yang betul. Muslimin dan muslimat, saya sebut contoh kepada masyarakat kita. Kita sekarang berada di dalam isu tsunami. Kita hentikan hiburan seketika disebabkan kerana perasaan simpati kepada mangsa. Walaupun henti pun dalam celah-celah tu negeri Melaka buat juga. Kita hentikan seketika. Tetapi kehendak yang mendesak muda-mudi untuk buat terus wujud. Mereka tidak berhenti kerana kesedaran, kerana dihentikan oleh kuasa. Tetapi bagaimana kalau benar-benar kita ingin islahkan benda ni, baiki benda ni? Kita hentikan dengan kesedaran bahawasanya batas-batas agama dalam hal ini, manfaat dan mudaratnya kepada mereka, sejauh mana tanggungjawab mereka. Sama juga orang yang hadir ke masjid, ke kuliah, walaupun orang buat di sebelah rumah, mereka tidak hadir.
Bila orang sambut tahun baru, kita nak selesaikan masalah tahun baru, kita buat majlis munajat tahun baru umpamanya, tak selesai. Kerana yang datang masjid tu memang asalnya pun dia tak pergi ke situ. Kalaupun tak buat majlis munajat pun memang dia tak ke situ. Kita hentikan dengan kuasa, kehendak nak buat terus melonjak. Tapi kalau kita hentikan dengan iman dia, dengan keyakinan dia terhadap agama, maka kehendak nak buat akan dapat dikurangkan. Pun manusia yang mungkar terus wujud dalam masyarakat, benar, tetapi kita akan mengurangkan kerana bukan puasa yang menghalang mereka, iman yang melarang mereka. Muslimin dan muslimat, maka kita sedar berdasarkan hal ini, maka apabila kita nak buat perubahan dalam umat, mestilah melalui proses perubahan Nabi SAW. Ubah akidah, tuan-tuan. Ubah agar orang semua setuju dengan kita. Rujukan kita ialah Quran dan Sunnah. Ubah minda anak kita, tuan-tuan. Kalau dia kata kau jangan buat benda ni, malu ayah. Kau buat benda ni, jumpa kat ayah kau jaga. Ini semua ugutan yang tak lama. Kalau ayahnya tak ada, dia buat. Tapi kalau kita pasak jangan buat, Allah Subhanahu Wa Taala memaki kau. Ini salah walaupun ayah tak tahu, nanti kau tetap dihisap oleh Allah di akhirat. Di mana saja dia pergi, perkara itu kekal di dalam ingatannya. Saya ni dah ugut anak saya macam-macam, dia buat juga. Kita ugut dia, bukan kita tanam iman kepada dia. Kita ugut dia, maka kita kena tanamkan iman dalam dia. Kita banyak benda yang kita ada peluang buat pun atas muka bumi ni. Tapi alhamdulillah kita tidak buat selama ni. Kerana kita semata-mata kita patuh kepada qala Allah dan qala Rasulullah SAW. Bukan kita ini kekeringan keinginan macam mereka. Kamu ni dah tak ada nafsu. Bukan tak ada nafsu, lebih pada tu pun ada. Tapi semata-mata ini qala Allah, qala Rasulullah. Terhenti kita di atas dua perkataan ini, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, berfikirlah semula dalam proses mengubah umat. Umat tidak diubah pada sistem ekonominya. Dia tak diubah pada sistem politik. Diubah pada akidah dan pegangannya yang benar. Umat yang telah diubah akidah inilah yang akan mengubah sistem. Kalau terus kita para pendakwah pergi ubah sistem, sedangkan umat tak bersedia, mereka tidak mengikut kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan dengan hadis ni, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan memperoleh kebaikan. Dan kita ingat bahawasanya kalau satu hari agama mendesak supaya kita membawa diri kerana membela agama, kita akan laksanakan hadis yang Nabi maksudkan. Akan hampir satu hari nanti kita terpaksa lari bersendirian kerana membela agama kita. Wallahu taala a'lam. Dan insya-Allah saya akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Sebagai manusia menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk beruzlah, mengasingkan diri, langsung tidak bercampur dan bergaul dengan anggota masyarakat. Ini menyebabkan kebanyakan mereka meninggalkan tanggungjawab untuk berdakwah. Apa pandangan saya masalah ini? Okey. Kata dia, dalam hal ini, manusia ni ada dua. Iaitu, ada orang, saya sebut tadi, dia mampu untuk ubah masyarakat. Yang mampu untuk ubah masyarakat, dia kena duduk dalam masyarakat. Kalau dia tidak mampu ubah masyarakat, maka dia kena buat macam mana yang disebut oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dalam Sahih Muslim. Yang hadisnya juga, walaupun tidak hadis ini, tapi hampir-hampir seperti hadis ini. Di mana apabila ditanya Nabi SAW, ayyun nasi khair, apakah manusia yang lebih baik, yang paling baik, dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW menjawab, mu'min mujahid fi sabilillah binafsihi wa malihi. Manusia yang terbaik adalah orang mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan dirinya dan dengan hartanya. Yang ni terbaik, kena duduk sama orang mukmin. Kena duduk mempertahankan Islam. Ini kalau kita mampu, inilah tanggungjawab kita. Kemudian orang tu bertanya, qala thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menyebut, mukmin fi sya'bin minasy-sya'abi
yattaqillaha wa yada'an nasa min syarrihi. Yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi, iaitu mukmin yang berada pada satu lorong, yakni bersendirian daripada orang lain, yang mana dia takutkan Allah, bertakwa pada Allah dan meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Dia ni bimbang, kalau dia aku ni dah cuba kontrol dia, aku tak boleh. Bila aku bercampur dengan orang je, aku buat jahat. Bila aku bercampur dengan orang je, aku buat jahat. Aku terpaksa asingkan diri aku, nak memelihara agar aku tak menyakitkan orang lain. Nabi kata ini pun orang yang baik. Sama juga dengan makna ini ialah kalau sekiranya dia campur dengan orang, diri dia menjadi jahat. Dia campur dengan orang, diri dia menjadi jahat. Dia juga kalau tak, dia dahlah tak mampu ubah mereka. Bahkan mereka yang ubah dia. Ketika itu dia juga kena bersendirian untuk membawa agamanya. Beruzlah dia. Bukan uzlah ini dilarang, tetapi memulakan uzlah sebelum mengubah masyarakat tak boleh. Tapi kalau ada kepimpinan, ada pendakwah yang membawa perubahan pada masyarakat, kita dapat bersokong dengan dia, dapat membantu dia, kita kena lakukan ini. Kalaupun kita mampu mengubah masyarakat, tapi kita duduk dalam masyarakat yang teruk, kita tapi masih mampu tahan, dan kita terus nak cuba nak ubah mereka, tetap kita kena uzlah juga. Tapi bukan uzlah diri, tapi uzlah syu'ur, iaitu uzlah perasaan. Kita duduk di tengah masyarakat yang teruk, tapi perasaan kita tak sama dengan mereka. Hanya kita sedang berusaha mengubah mereka. Kalau perasaan kita, kalau duduk dengan mereka pun jadi macam mereka, kena hijrah, kena uzlah, kena bersendirian dengan diri-diri kita sekali. Semata-mata kerana memelihara agama. Saya buat satu contoh simple, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi pejabat, tuan-tuan, semua pejabat tu orang mengumpat, kata-kata ke orang, mengutuk orang 24 jam. Duduk kita dengan mereka ni, mesti sangkut. Tak kita kata, kita tumpang dengar. Dia bantai orang tu, bantai orang ni, tak tahu analah. Orang tak bersalah tu, kata orang ni, dia kata. Kita nak nasihat mereka tak boleh. Kita nasihat dia, tak pergilah. Bilang jadi lepas. Kita tak mampu. Ketika itu kita dah tak mampu, kita tak pergilah semua majlis dia. Kita duduk buat kerja kita. Kalau tak campur dengan orang, kata aku banyak urusan lain, minta maaf. Tapi bila kita ada kekuatan, kita pergi nasihat dia. Masa kita tak ada kekuatan, kita muslim. Itu praktik yang paling kecil. Dalam kampung kita pun sama. Semua orang menghidupkan amalan yang salah dengan agama. Benda yang tak ada itulah yang dihidupkannya. Kita kalau tumpang kaki jadi macam dia. Dan sekarang tambah di Indonesia sebahagiannya, dan di India juga percaya pada khurafatnya, pada walinya, pada kuburnya. Satu kampung kadang-kadang percaya. Apa kita nak buat? Kita tahu harta tak ada, nak beli tempat lain. Kita uzlah diri kita. Kalau kita mampu, kita nasihat, ini semua syirik, tuan-tuan jangan buat, bertawasul dengan wali-wali ni, panggil mereka semua. Kita tak mampu. Bila kita tak mampu, kita uzlah diri kita. Keluar beli barang, bagi makan tu anak isteri kita, pelihara mereka, jaga mereka daripada terlibat ini semua. Kadang-kadang kita terpaksa buat. Kalau kita hadir di majlis mereka, kita tak boleh buat. Kita akan terlibat dengan kerja-kerja salah yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala. Selepas imam membaca Fatihah, apakah makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam? Saya ingat kita ada jawab ni. Ada dua qaul dalam mazhab lain ni. Yang pertama, pandangan yang menyatakan bahawasanya makmum tetap wajib membaca Fatihah. Inilah yang dipegang oleh mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di atas alasan la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan dengan Fatihah al-kitab. Dan juga di atas alasan riwayat daripada Musannaf Abdul Razzaq yang menyatakan bahawasanya Rasulullah melarang mereka membaca apa-apa bacaan ila fatihatil kitab, melainkan Fatihatul Kitab. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya
Tidak ada bacaan Fatihah apabila imam sudah membaca Fatihah. Mereka mengemukakan beberapa alasan, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kamu hendaklah dengar kepadanya dan kamu hendaklah diam. Dan beberapa riwayat yang lain. Oleh kerana itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sesiapa yang mengamalkan salah satu daripada dua ini betul. Sesiapa yang tak membaca Fatihah kerana berpada dengan bacaan imam juga benar. Kerana ada qaul imam dalam masalah itu. Sesiapa yang membacanya juga adalah qaul di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak ada persisihan dalam masalah yang seperti ini. Hanya orang-orang yang ta'asub sahaja, yang keluarkan fatwa tak boleh semayang di Masjid India kerana dia tak bunyi bismillah. Ini orang-orang yang jumud demikiannya. Sebagian ini kita telah jawab. Adakah bacaan-bacaan sunat yang dilakukan sebelum bacaan azan? Tidak ada riwayat yang menunjukkan apa-apa bacaan-bacaan sunat sebelum daripada bacaan azan. Sebelum daripada azan. Tadi dia tanya, saya sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tadi saya sedang bercerita dia. Tidak ada apa-apa bacaan sebelum daripada azan. Cuma pada umum hadis, semua amalan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu betul, tapi tidak kita bismillah dengan secara yang terang sehingga orang menganggap ia sebahagian daripada azan. Azan. Dan kita kalau nak baca doa azan pun selepas daripada itu ialah dibaca secara bukan disekalikan dengan azan. Perlukah wanita muslim yang duduk boleh berkongsi rumah dengan wanita yang bukan muslim? Asalnya wallahu ta'ala alam, orang muslim disuruh duduk bersama dengan orang muslim. Itu asalnya. Kerana itu boleh menjaga agamanya dan juga boleh memelihara banyak amalan-amalannya, menjadi penasihat, menasihati antara satu sama lain di dalam perkara agama. Tetapi jika dia jangka dia duduk dengan orang yang wanita yang bukan muslim, dia boleh menjadi sebab kepada dakwah kepada wanita yang bukan muslim itu, maka yang demikian itu ialah satu daripada dakwah. Batasan auratnya apakah sama antara dia dengan lelaki yang bukan ajnabi, iaitu yang bukan mahram? Sebahagian ulama menyebut sama, tetapi dalilnya tidak jelas dalam hal itu. Dia boleh membuka kadar tubuhnya dengan kadar yang tidak menimbulkan fitnah. Dengan kadar yang tidak menimbulkan fitnah sehingga membawa kepada diperkatakan tentang dirinya kerana dia adalah wanita bukan lelaki. Nas tidak jelas dalam hal itu, tak pernah menyebut kadar apa-apa. Saya pernah berborak dengan bomoh. Untuk mengubat orang sakit, beliau menggunakan ayat Quran dan menyeru nama wali sebagai perantara untuk berhubung dengan alam lain. Pada saya, apa saya tak boleh baca. Yang pentingnya, tuan-tuan, wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan hias amalan mereka. Tuan-tuan, kadang-kadang orang Melayu ni dia tak apa tahu mau baca apa. Bunyi bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia ingat dia bismillah betul. Kadang-kadang dia kata bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Tuhan itu direjam. Itu semua aja. Kalau kita tanya dia apa yang mau baca macam ni, dia tahu bukan apa, saja cara saja. Itulah petua yang dia dapat daripada syaitan yang sebelum daripada dia. Sehingga lalu dia baca bacaan yang bukan-bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang Maha Penyayang. Mereka ini ubah dan kemudian kita tak tahu, kita dengar macam bunyi Al-Quran. Dan mereka menyeru nama-nama wali. Kadang-kadang yang paling disuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Tuan-tuan,
Orang Melayu, saya dah berapa kali sebut pada tuan-tuan, orang Melayu panggil Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bahasa Melayu. Orang Jawa panggil dalam bahasa Jawa. Orang India panggil dalam bahasa India. Orang macam-macam panggil dalam bahasa mereka. Di mana berada di lautan, di daratan, atas pokok lambutan rimba, panggil Syekh Abdul Qadir dengan harapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun Al-Jilani menyambut seruan mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, siapa itu zat yang mendengar berbagai-bagai bahasa, yang boleh menyahut berbagai-bagai suara, yang boleh mengetahui manusia berada di mana-mana dan menunaikan hajat di mana-mana, melainkan Allah Jalla wa'ala. Kalau sifat ini diberikan kepada manusia, Tuhan dia, maka ini adalah syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya daripada agama. Maka tak payah berborak kepada dia, bagi tahu kepada dia, melainkan taklah kita bagi tahu sesungguhnya perbuatan awak bukan syirik kecil. Awak telah mengeluarkan daripada daerah Islam kepada daerah kufur. Dan ramai orang kita menganggap benda ni kadang-kadang datangi bomoh ni, dan kemudian dengan kepercayaan pada bomoh ni menjadi fitnah pada kebanyakan orang. Sehingga perkenaan percaya pada bomoh benda-benda yang karut-marut. Bomoh akan buat syaitan, tuan-tuan, kerja yang menimbulkan al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian antara satu sama lain. Datang satu orang syaitan, dia akan tanya qarin kita. Manusia ni ada qarin yang bersama dengan dia. Kita ni bersama dengan kita, syaitan yang bersama dengan kita 24 jam. Dia tahu kita ke mana. Bomoh ini dia ada kemampuan sebagai ahli sihir untuk berinteraksi dengan syaitan. Lalu dia tanya syaitan dia, terus tanya, interview syaitan yang ada sama dengan kita. Kan kita ada semua, ada syaitan yang kata hasut kita. Syaitan tu tanya dia ni 5 hari lepas pergi mana? Dia kata 5 hari lepas dia ada kat rumah dia, ada pak mesra dia datang. Dia rupa macam mana? Pak saudara dia ni rambut kerinting. Naik kereta apa? Naik kereta warna merah. Oh, orang ni macam mana? Tinggi lampai. Okey. Dia ambil semua maklumat ni, lalu dia timbulkan permusuhan. Dia tengok sebenarnya penyakit ni minta maaf cakap. Bukan orang lain buat ni, orang dekat. Dia mula tercari-cari siapa orang dekat tu. Bila cari-cari orang ni, dia kata tinggi lampai. Oh, berapa punya tinggi orang tu ada dengan adik-beradik dia, saudara mara dia. Rambut kerinting-kerinting. Oh, seorang, dua orang kerinting. Pakai kereta merah. Oh, seorang pakai kereta merah. Baru datang 2-3 hari lepas. Sah dah. Pak nakkan kita awal. Sah dah. Kerja syaitan. Kita percayakan kepada bomoh yang mereka ini menjalankan aktiviti syaitan yang membelah belahkan antara satu sama lain. Dan ini berada dalam kebanyakan pemikiran orang ramai. Akhirnya mereka telah menyebabkan masyarakat kita rosak binasa. Saya dah buat, tuan-tuan. Kita ni suka percaya karut-marut ni sebagai syaitan menguasai kita. Orang Melayu percaya bak buaya. Macam-macam jenis pawang buaya punya ada. Kalau ada orang jatuh dalam sungai, pawang buaya tu jampi tu pakai macam-macam jampi. Tangkai macam-macam tangkai. Kalau anak kita jatuh dalam sungai, panggil pawang buaya. Pawang buaya ni macam-macam datang dengan tangkai. Pun tak dapat-dapat pun. Kadang-kadang sebahagian pawang buaya pun telah ditelan oleh buaya. Tapi dia kena kita khurafat. Buaya ni buaya putih, buaya belang, buaya apa. Tuan-tuan tengok tu, National Geographic tu, orang putih tu. Tak ada pawang, tangkap buaya, bubur selotip ke mulut dia. Bubur selotip tu ya mulut dia, tambat lagi tu. Tak payah jampi-jampi pun. Naik hutan, masuk hutan Mak Saleh tu dia tak percaya apa. Keluar elok. Kita masuk hutan 3 hari, sesat 2 minggu. Orang Bunian lawak sorak, orang Nur lawak sorak. Yang betulnya hang tak kerti baca peta. Saya tak nafikan hal itu berlaku. Ada tempat-tempat syaitan dan ada hadis Nabi pun. Kita tak nafikan, memang berlaku pun kadang-kadang. Tapi janganlah melampau sangat kepercayaan itu. Sampai kadang-kadang benda-benda yang bukan pergi bomoh ni, kanser pun dituduh hantu kaya.
Ini sebenarnya hantu raya duduk tengah makan nak. Sehingga saya kata berapa banyak tempat tuan. Sehingga kadang-kadang hantu pun tension. Dia tak buat dituduh. Dan kita janganlah lebih-lebih dengan kepercayaan yang seperti ini. Dan banyak soalan saya tak kena pergi kepot. Mudah-mudahan insyaAllah kita sambung semula hadis-hadis yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiyah. Wa anta khairu man zakka anta waliya maulaha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.